Assalamualaikum dan salam sejahtera petang dan terima kasih sekalian kepada semua peserta webinar yang menyertai pada petang ini. Terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya Nur Husaina binti Mat Husin, Inspektor silap pula jawatan sebagai pegawai teknisi maklumat daripada bahagian infrastruktur UiTM Sarawak Pulau Pinang Capital Pematang Pauh sebagai moderator anda pada hari ini. Untuk makluman, webinar ini disiar secara langsung melalui live streaming Facebook bahagian infrastruktur UiTM Sarawak Pulau Pinang juga. Okay. Sedikit promosi berkaitan dengan infrastruktur webinar 2020. Program webinar ini mula diadakan di 1 September hingga 31 Disember sebagai salah satu inisiatif perancangan strategik ICT UiTM di bawah projek ICT Roadshow. Panjang tahun 2019, beberapa program ICT seperti Persatuan ICT, Hari ICT dan banyak lagi yang telah berjaya dirancang dan dilaksanakan, dan ada inisiatif yang lebih menarik yang akan datang pada tahun 2021. Okay, maklumat lanjut berkaitan siri webinar ini boleh didapati melalui pautan ictevent.uitm.edu.my. Okay. Untuk makluman, beberapa siri webinar telah pun diadakan oleh Jabatan Infrastruktur, Pejabat Pengurusan Infrastruktur dan Infrastruktur UiTM Shah Alam dan juga beberapa cawangan yang lain. Okey, sekarang giliran kami daripada bahagian infrastruktur UiTM Cawangan Pulau Pinang Kampus Pematang Pauh untuk menganjurkan siri webinar pada kali ini. Webinar hari ini adalah anjuran kami dengan kerjasama Bank Islam Malaysia Berhad dan juga Polis Diraja Malaysia. Webinar seterusnya akan diadakan oleh kampus Bertam pada 9 hari bulan nanti. Okay, hari ini kita akan dengarkan webinar bertajuk Penyangak Cyber dan Scammer Jangan Jadi Mangsa. Pengkongsian sedikit maklumat daripada Bank Islam. Kita ada cabutan istimewa daripada Bank Islam Malaysia Berhad. Kita ada kuis Kahoot daripada UiTM SPP dengan hadiahnya berupa voucher kepada 10 pemenang bernilai, bernilai tu kita rahsiakan dulu amount dia berapa. Kiranya pemenang akan dapat hadiah di tangan masing-masing lah, and then baru tahu nilai sebenar berapa hadiah yang dapat. Okay. Soalan kuis Kahoot berdasarkan slide oleh penceramah, so diharap semua peserta dapat memberi tumpuan kepada pengkongsian yang akan disampaikan oleh beliau. Okay, sedikit latar belakang penceramah kita pada hari ini ialah Inspektor Syafiqah binti Shalihuddin, Pegawai Penyiasat Jenayah Telekomunikasi, Bahagian Siasatan Jenayah Cyber dan Multimedia Bukit Aman. Beliau berasal daripada Sungai Petani Kedah, memiliki ijazah dalam Sains Komputer Sistem dan Rangkaian dari Universiti Malaysia Pahang dan mempunyai pengalaman bekerja sebagai jurutera IT selama lebih kurang 3 tahun sebelum berkhidmat sebagai pegawai kanan polis pada tahun 2015. Beliau berpengalaman menjadi pengawal penyiasat jenayah komersial di Subang Jaya selama 2 tahun dan kemudiannya berkhidmat sebagai pegawai penyiasat jenayah telekomunikasi di Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman pada 2018 hingga kini. Tanpa membuang masa lagi, kita ingin menjemput Inspektor Syafiqah untuk berkongsi maklumat dan pengalaman beliau. Apa khabar Inspektor Syafiqah? Mungkin suara apa khabar? Clear, tak clear? Apa khabar Inspektor Syafiqah? Alhamdulillah sihat. Okey, like clear, video clear semua ya? Saya clear. Okey, semua mesti dah tak sabar nak mendengar pengkongsian dan pengalaman daripada Inspektor Syafiqah dalam jenayah cyber. Seperti yang terbaru yang sedang viral di media sosial sekarang ni, contoh Macau scam kan yang dikaitkan dengan artis tempatan. Okay, Inspektor dipersilakan dengan pengkongsian dan pengalaman Inspektor, dipersilakan. Okay, terima kasih kepada moderator kita Puan Husaina. Terima kasih juga kepada pihak penganjur lah, Bank Islam dan juga UiTM kerana menjemput kami pihak PDRM untuk berkongsi info dan maklumat lah tentang jenayah cyber yang terkini.
Okey, jadi telah diperkenalkan tadi oleh moderator, saya Inspektor Syafiqah dari bahagian jenayah cyber and multimedia lah. Fokus saya memang macam moderator tanya tadi, kes Makau, memang di sini saya ni bertugas untuk memerhati ataupun memantau lah kes Makau-Makau scam ni. Jadi saya akan berkongsi sedikit tentang pengalaman lah dan juga experience saya sepanjang 5 tahun ni bergelar IO, pegawai penyiasat. Semoga dapat sikit memberi info dan maklumat lah kepada semua, terutamanya pensyarah dan juga pelajar-pelajar lah supaya tidak menjadi mangsa kepada sindiket cyber ni, jenayah cyber. Okey, jadi saya akan buat presentation lah, presentation. Jadi harap semua orang tak bosan. Okey. Okey, hari ini tajuk kita penyangga cyber dan skamer jangan jadi mangsa. Okey, jadi apakah jenayah cyber? Jenayah cyber ni kita ada ialah jenayah komputer, terdiri pada unsur penipuan, perosakan, pengubahsuaian program, data, kecurian maklumat. Dalam bahasa Inggeris kita tahulah phishing, kita tahu kita tahu orang hijack kita punya komputer, itu antara semua orang yang tahulah. Tapi dalam jenayah cyber di Bukit Aman ni, antara jenayah-jenayah yang kita siasat, ialah ini, Makau scam, love atau parcel scam, tipu atas talian, BEC dan juga extortion. Tapi dalam tempoh 1 jam ni saya tak rasa saya boleh cover semua kes-kes ni. Jadi saya akan ambil yang paling dekat dengan masyarakat, yang paling banyak menjadi mangsa, yang paling mudah untuk kita menjadi mangsa. Okey, jadi saya akan kongsikan sedikit tips lah dan juga macam mana modus operandi. Okey, ni kita tengok. Kalau kita Google saja, kita akan nampak pensyarah mangsa scam. Kita akan nampak betapa banyaknya artikel yang menceritakan tentang pensyarah yang telah menjadi ini. Saya fokus pada pensyarah ataupun pegawai bank sebab audien kita saya tahu banyak daripada UiTM dan juga penganjur kita adalah pegawai daripada bank Islam lah. Jadi kita nak tunjuk betapa orang bank sendiri pun boleh menjadi mangsa pada skamer ni. Walaupun dia bekerja seharian dengan duit ataupun terdedah dengan penipuan. Jadi okey, pensyarah, jangan kata orang yang kena tipu ni adalah golongan-golongan yang tidak berpengetahuan ataupun kurang pendidikan dan sebagainya. Sebab kebanyakannya masa kini kita punya mangsa terdiri daripada golongan-golongan profesional seperti doktor ada, jururawat ada, pensyarah pun ada. Jadi kita semua kena tahulah. Ya. Okey, jadi saya tunjuk daripada untuk statistik untuk tahun 2020 daripada Januari hingga September ya, kita tengok ni media sosial 233 ACAM ni ialah kes yang melibatkan sextortion lah, ugutan melibatkan video-video lucah dan sebagainya mengandungi bahan lucah, antaranya banyak 37 kes untuk 9 bulan ni lah. Yang paling tinggi kes tentunya telecommunication fraud iaitu Makau scam. Ini adalah jenayah Makau scam di mana sebanyak dalam tempoh 9 bulan ni saja ada 4,764 report. Dalam sehari boleh kata ada 14 report ya, mangsa. Kerugian melibatkan 232 juta. Baru 9 bulan ni, belum cukup 1 tahun. Okey, jadi yang kedua tertinggi belian online iaitu 4,618 sebanyak 33 juta. Love parcel scam ni ada 1,000 lah. Ini antara yang benda yang saya nak highlight sebab mangsa kes ni boleh dikatakan setiap hari ada tanpa gagal. Jadi dalam 9 bulan ni kerugian menyeluruh kita ada 332 juta melibatkan jenayah cyber dan sebanyak 11,000 kes, 264. Jadi tinggi ya kes ni jenayah cyber sebab ialah kita tahu zaman sekarang ni kita banyak menggunakan gadget dan juga online. Jadi banyaklah mangsa ya. Okey, jadi saya tunjukkan dalam tempoh 5 tahun, graf dalam tempoh 5 tahun ni. Kita tengok 5 tahun dari bulan Januari hingga September, memang kes untuk e-dagang dan juga telecommunication fraud iaitu Makau scam memang meningkat ya. Daripada tahun lepas kita tengok untuk e-dagang hanya ada dalam 2,000 lebih, sekarang tengok dah 4,000 untuk tahun ni dalam tempoh 9 bulan ya. 9 bulan selepas, tahun lepas dan 9 bulan sekarang. Naik mendadak ya. Mungkin sebab masa PKP hari tu semua orang duduk rumah, semua beli online, lepas tu banyak yang kena tipu juga. Mungkinlah antara salah satu faktor lah. Okey, saya teruslah kepada Makau scam.
ataupun orang ramai juga tak tahu itu Macau Scam, kita cakap phone scam lah supaya lebih familiar kepada semua orang. Okey, Macau Scam ni saya akan terangkan lebih detail sikit lah sebab walaupun pelbagai cara dah kita guna ataupun iklan dah kita buat, tapi boleh dikatakan setiap hari report tu ada belas-belas ya, sehingga boleh cecah 30 sehari report mangsa yang kena tipu dengan Macau Scam ni. Jadi saya akan terangkan satu persatu dan saya harap perkongsian ni dapat dikongsi dan diberitahulah kepada semua. Sebab Macau Scam ni dia tak ada spesifik orang. Dia semua orang boleh jadi mangsa. Modus operandi dia ialah memperdaya mangsa dengan penyamaran sebagai pihak berkuasa atau institusi kewangan sehingga mangsa ni diserahkan duit. Okey, apakah penyamaran-penyamaran yang diorang selalu lakukan? Ada jadi pegawai polis yang selalunya, jadi pegawai SPRM, LHDN, pegawai bank tu dah biasalah. Sekarang ni yang paling tahun ni yang paling banyak yang recently lah yang sekarang ni pejabat kurier jadi pos laju Malaysia. Ini ada, saya akan terangkan sikit kejap lagi apa yang menyebabkan mangsa ni terpedaya lah dengan penyamaran-penyamaran ini. Okey, modus operandi yang umum lah saya akan terangkan sikit yang general. Okey, suspek yang pertama ni akan menghubungi mangsa menggunakan nombor spoofing. Apa itu nombor spoofing? Nombor spoofing ni ialah nombor telefon yang telah diubah suai menggunakan VoIP ya. Dia boleh jadikan bila kita terima panggilan tu, kita akan terima panggilan seakan-akan nombor balai polis, nombor bank negara dan sebagainya. Yang bijaknya sindiket ni selalunya bila menghubungi dia akan cakap cuba cek Google, betul tak nombor ni? Kita ni kebiasaan kita tak tengok dah yang depan, kita akan tengok yang belakang saja. Padahal yang depan tu dia akan jadi +88, +87, +8 ni, baru nombor belakang tu 036222. Untuk Malaysia kita kena ingat yang depan tu ialah +60. Jadi Macau Scam ni dia kebanyakan bila guna spoofing dia akan jadi nombor pelik di hadapan tu. Jadi kalau boleh saya nasihatkan jangan angkat dan jangan layan ya. Kalau nombor pelik-pelik yang keluar yang panjang-panjang tu tak payah angkat. Cancelkan je terus. Okey, bila dia guna nombor spoofing ni, mulalah dia menyamar jadi pegawai mahkamah, jadi pegawai kurier, syarikat, jadi polis. Kemudian dia akan cakap lah, kata kami semak encik ni ada terlibat dengan kes-kes ni, tapi saya akan serahkan kepada pihak pegawai atasan untuk semak lebih lanjut apa kes cik ni dah minta IC apa semua ni. Jadi panggilan disambungkan kepada orang lain. Selalunya yang peliknya daripada pos laju terus transfer kepada polis. Sebenarnya kita dalam Malaysia ni kita tak ada sistem yang macam tu. Jabatan lain boleh transfer ke jabatan lain, syarikat boleh transfer kepada bank negara, tak boleh ya. Dia semua asing-asing. Jadi tapi tetap masih ada mangsa yang menjadi mangsa lah untuk kes macam ni. Jadi mangsa pun akan ditakutkan lah dengan mengugut bahawa mangsa ni akan ditangkap selalunya. Selalunya yang kedua layer, suspek kedua ni selalunya ialah polis lah. Dia akan cakap, dia akan takutkan mangsa ni. Kita ada orang tangkap, cik kena tangkap sebab cik dah terlibat dengan kes dadah. Cik dah terlibat dengan kes langgar lari. Jadi mangsa ni akan rasa takut. Jadi dia akan ikut semua arahan. Dan juga suspek ni dia akan tak bagi tahu. Teknik dia takkan jangan bagi tahu sesiapa sebab ini adalah siasatan dan sulit. Kalau bagi tahu mengganggu siasatan, cik boleh didakwa. Lagi menyebabkan kita ni mangsa ni tak nak bagi tahu siapa-siapa. Okey? Jadi apabila mangsa ni mangsa dah nampak suspek ni dah nampak mangsa ni dah mudah terpedaya, dia mulalah minta, okey, untuk siasatan lanjut saya perlukan nombor akaun cik, saya perlukan maklumat cik ada berapa duit ni betul ke duit cik yang betul punya atau cik terlibat dengan kes pengubahan atau jual dadah. Jadi menyebabkan mangsa ni bagi tahulah dalam akaun tabung haji saya ada 10,000, dalam ni ada 15,000. Jadi suspek akan menggunakan maklumat-maklumat ni untuk membuatkan mangsa memindahkan wang ke akaun lain. Kononnya untuk siasatan kepada akaun atas penama individu, katanya pegawai audit bank negara. Kepada akaun ni pegawai penyiasat. Untuk diorang siasat sama ada duit itu adalah duit yang betul mangsa punya ataupun duit hasil jenayah. Jadi inilah menyebabkan mangsa terpedaya. Ini general ya. Okey, jadi inilah yang saya cakapkan apabila MO, bila menyamar sebagai bank ni selalunya mereka akan kata ada tunggakan kad kredit dengan bayaran loan lah, pinjaman. Jadi kita ni yang tak pernah buat loan pun kadang-kadang boleh terpedaya juga sebab dia punya cakap tu meyakinkan, sindiket ni akan cakap dengan penuh yakin lah. Ya. Lepas tu dia akan
menyamar syarikat kurier yang saya katakan, yang ni memang sekarang ni tengah hangat memang tengah banyak kes hari ni. Setiap hari kalau kita tengok report memang banyak menyamar. Dia akan telefon kata daripada pos laju, ada kad pengenalan dan ada ada kad ATM atas nama mangsa ni, menyebabkan mangsa takut dan diorang kata Syak terlibat dengan kes jenayah, itu pengubahan wang haram. Jadi talian pun disambunglah kepada pihak polis. Kemudian jadi sikolah menipu. Jadi kena tipu kata terlibat dengan jenayah sebab tu hantar kad ATM untuk orang transfer duit lah apalah. Tetap ada orang kena tipu. Kejap lagi saya kongsi ada kes yang kerugian yang sangat besar menggunakan MO inilah, menyamar syarikat kurier. Okey, menyamar kenalan ni pun tengah naik pada tahun ni. Ni di mana suspek akan menyamar menjadi kenalan kita. Dia akan WhatsAppkan kita, dia akan cakap, saya kena ragut, baru kena ragut, ini nombor telefon kawan saya, duit saya tak ada, saya nak pakai duit, nak pergi hospital, nak pergi balai, tak ada duit, emergency, boleh tak tolong transfer ke akaun sekian. Dia nombor yang kita tak kenal. Tapi orang percaya dan terus transfer. Kita selalunya mangsa-mangsa ni yang kena ni, dia tak hubungi balik nombor asal kawan dia tu. Dia terus percaya dan terus transfer. Lepas kawan dia minta lagi sekali, yang suspek ni minta lagi sekali nak pinjam duit, baru dia rasa macam pelik ni. Baru dia semak, dia call kawan dia cakap, no, I tak pernah pinjam duit you. Macam itulah selalunya. Okey, yang seterusnya menyamar polis ni biasa. Yang kes yang selalu cakap, terlibat kes dadah, terlibat dengan kes langgar lari atau pengubahan wang haram. Ini memang favourite lah. Bila kita cakap kes dadah ni semua orang takut sebab boleh melibatkan ketali gantung. Ini memang mendatangkan ketakutan yang amatlah selalunya kepada mangsa. Okey, kalau mahkamah dia akan cakap, kata mangsa ni perlu hadir pada hari ni, sepatutnya tak hadir, jadi magistrate telah keluarkan waran tangkap sebab tak datang ke mahkamah dan sekian-sekian. Ada terlibat dengan cukai yang tidak bayar lah apalah. Jadi mangsa pun takut sebab urutan dengan tangkap. Untuk yang ni, yang TM ni jarang, tapi ada di mana menyamar pegawai TM menyatakan bahawa ada bil TM tertunggak di alamat sekian-sekian dan premis tu terlibat dengan aktiviti judi. Orang tetap percaya. Ini yang saya pelik sebab walaupun kita dah tahu alamat tu kita tak pernah ada, itu hanya atas nama. Tapi dia kata bila disebabkan judi jadi terlibat dengan kes jenayah dan sambung kepada pihak polis. Nampak tak sedikit ni bijak mengolah cerita sehingga menyebabkan mangsa ni percaya bahawa dia terlibat dengan kes jenayah. Jadi kebanyakannya macam saya cakap tadi lah, suspek nombor 2 yang sambung tu ialah pihak polis lalu menggertak mangsa lah. Okey, ini yang saya nak kongsikan contoh kes. Ini contoh kes yang memang saya siasat. Saya kongsikan bahawa ada satu kes melibatkan satu perempuan Melayu umur 68 tahun. Saya akan kongsikan kes-kes yang melibatkan pensyarah saja. Sebuah pensyarah universiti awam berpangkat doktor 68 tahun masih bekerja lah. Dia masih bekerja sebagai pensyarah dan telah ditipu sebanyak 12,581. Okey, semua orang akan terkejut. Saya tahu sebab 12 juta ni suami dia seorang doktor pakar di sebuah hospital. Jadi memang duit simpanan ni bayangkanlah daripada muda sampai 68 tahun lesak macam tu saja 12 juta. Ini memang sampai sekarang makcik ni trauma, doktor ni trauma. Saya panggil makcik pula doktor Okey, doktor ni trauma. Jadi dia memang sampai sekarang lah menggigil-gigil dia, nak tangkap telefon pun takut. Okey, jadi saya ceritakan sikit ringkasan kes dia. Dia dihubungi pada start Ogos 2019 di mana dia telah dihubungi oleh pegawai pos laju Sabah yang mengatakan ada notis LHDN yang meminta dia lapor diri dekat Mahkamah Tinggi Sabah hari yang sama. Dia ni duduk kat Kuala Lumpur. Jadi bila dia dapat kata macam tu kena datang kat Sabah, dia rasa macam jauh, macam mana nak pergi hari yang sama. Dia macam fikir banyak Jadi bila suspek tu offer kata okey tak apa, saya akan bantu untuk selesaikan benda ni secara atas talian, boleh buat report atas talian, boleh sekian-sekian melalui telefon sahaja. Jadi dia berpendapat better selesaikan ni supaya dia tak ditangkap. Jadi dia pun ikutlah arahan sehinggalah dia kata bila dia kata dah sambung kepada pihak polis, dia cakap ni ada terlibat pengubahan wang haram ni duit, dia pun bagi tahulah maklumat akaun dia apa semua. Yang peliknya setiap 2 jam sindiket ni akan minta dia lapor. Dia buat apa setiap 2 jam. So dia nak pergi kelas ke, dia nak pergi mengajar, dia nak tidur, dia nak solat duha, semua dia lapor. Dia nak buat apa dalam tempoh setiap 2 jam. Sebab arahan, dia ikut arahan tu. Dia kena tipu ni sejak Ogos tu sehinggalah Januari 2020. Bayangkan dalam tempoh yang berapa lama, berapa bulan dia kena tipu.
dia tak pernah bagi tahu pasangan dia, anak-anak dia. Okey, so dia membuat 17 transaksi sejak bulan 9 hingga Januari ke 8 akaun bank. Setiap kali satu transaksi tu 950,000, 950,000. Macam tu transfer. Macam doktor tu dia tak rasa ragu-ragu ke kenapa sampai dia ambil masa tempoh lama untuk dia ambil tindakan sampai dah kehilangan sebanyak 12 juta tu. Sindiket ni dia bijak. Dia akan cakap lah, kata okey sekarang ni kita akan siasat amount daripada duit daripada akaun bank ni. Jadi you transfer dulu banyak ni, kita akan siasat dulu. Kemudian bila dah ambil tempoh sikit, okey dia tahu lagi mangsa ni ada duit. So okey you kena transfer lagi this amount untuk kita siasat lagi duit you ni apa semua ke akaun ni. Semua akaun 8 akaun ni atas nama syarikat. Okey, dia memang sekarang ni sindiket ni dia akan cari nama atas nama syarikat. Tapi itulah saya cakap tak semua orang yang berpendidikan sedar benda ni. Dia macam dia rasa sebab satulah saya interview dia cakap dia sebab berpegang kepada akta rahsia rasmi, dia cakap. Sebab pegawai penyiasat tu cakap dia akta rahsia rasmi menyebabkan dia tak nak bagi tahu suami dia apa. Tapi bila dia sedar benda ni, selalunya kes yang besar macam ni, orang sedar dia ditipu, apabila duit dah tak ada dah dia nak transfer. Suspek ni akan keep on minta, tapi dia dah tak ada duit, barulah dia start nak bercakap. Dia dah rasa macam aku dah tak ada duit ni, macam tu. Okay? Jadi siapa mangsa? Boleh saya katakan yang mangsa ni ialah semua lapisan masyarakat yang ada duit dan tiada pengetahuan tentang trend jenayah ni. Okey, kenapa saya cakap ni ialah orang yang ada duit. Sebab selalunya kalau orang tak ada duit, dia tengah-tengah cakap ni, dalam akaun makcik ada RM10 je. Letaklah penjenayah tu, gitu je. Memang dia orang selalunya macam tu. Tapi sekarang ni ada juga, kalau dia tahu kita ni kerja kerajaan lah terutamanya, penjawat awam, dia akan minta kita sehingga buat loan di bank untuk transfer duit kepada sindiket ni. Itu bahaya sebab ada a few dah cases yang mana diorang ni sanggup pergi bank untuk bayar. Bayaran ni adalah untuk selesaikan kes kononnya. Kes yang memang tak wujud pun. Tapi diorang prefer percaya daripada melalui panggilan telefon daripada untuk semak di balai yang berkenaan atau pergi balai berdekatan lah untuk semak. Okey. Untuk tiada pengetahuan ni memang saya cakap memang orang yang tak tahu pasal jenayah-jenayah ni memang mudahlah percaya. Kebanyakannya orang yang kena mangsa ni bila kita interview, kita tanya, memang diorang tak knowledge pasal trend jenayah masa kini ni memang diorang tak ni sikit. Tak ada Okey, jadi kita tengok kenapa saya kata semua lapisan masyarakat. Sebab kita tengok daripada statistik bangsa untuk tahun ni 2020, Melayu, Cina, India, bangsa lain-lain pun semua ada terlibat. Dan mangsa kebanyakan adalah daripada perempuan sebab apa saya tekankan ni bukan nak racist ke, bukan nak apa ke, jantina ke. Sebab perempuan ni lebih mudah takut, lebih untuk ditakutkan. Sebab apabila kita ni, sindiket ni takut-takutkan, dia akan cakap lah nak ditangkap, perempuan ni banyak sikit fikir. Dia fikir anak dia fikir suami dia fikir malu dengan ahli keluarga, banyak dia fikir. Menyebabkan dia hanya follow saja arahan. Jadi untuk peringkat umur pula, kita tengok semua umur ada. 15 hingga 20 tahun, hinggalah lebih daripada 51 tahun. Semua akan menjadi mangsa. Okey, tapi tengok statistik ni, kita tengoklah memang mangsa kebanyakan adalah umur lebih daripada 51 tahun yang merupakan pesara. Ini susah sikit kita nak kontrol sebab diorang ni mungkinlah orang kata kurang sikit terdedah daripada media sosial lah. Satu-satunya. Kemudian anak pula kadang-kadang tu tak menghubungi. Tak menghubungi dan bertanya khabar lah. Menyebabkan mak-mak ni menyerahkan duit yang begitu mudah sekali. Okey? Apa-apa soalan, kejap lagi saya jawab hujung sebab saya tengah tunjuk slide. Okey, sekejap lagi kita akan tengok soalan kita akan jawab satu-satu. Okey, ini adalah statistik mengikut pekerjaan mangsa. Saya katakan bahawa dekat sini kalau kerajaan ni memang kebanyakannya ialah kategori pensyarah dan doktor lah kerajaan ni. Ya, 551 ada 29 juta. Ini adalah kategori. Guru pun ada 134. Kebanyakannya swasta lah. Swasta ni kerja pelbagai lah, macam-macam kerja ada. Businessman ada. Guru swasta pun ada. Okey. Jadi yang kedua tertinggi ialah bersara ataupun tiada pekerjaan lah. Yang tiada pekerjaan ni selalunya duit suami lah yang hilang lah. Duit simpan lah, suami suruh simpan hilang. Datang-datang menangis, tak boleh buat apa lah masa tu.
Kerugian yang paling tinggi pun kita tengok ialah memang kategori bersara dan pekerjaan lah. Kebanyakan mangsa memang habis duit pinjaman, duit simpanan daripada awal, duit KWSP, duit pencen, semua habis. Ini sebab tu kerugian mereka paling tinggi sekali. Jadi kalau yang masih ada parents yang masih ni telefon selalu tu tanya, bukan tanya khabar je, tanya duit dia orang juga. Bukan sebab nak, sebab kita nak kata duit tu kena jaga. Jangan bagi penyangap, biar bagi anak, cakap gitu. Itu yang pentingnya. Okey, kenapa mangsa terpedaya? Dia ada pengetahuan, sama ada dia memang sebenarnya ada melakukan kesalahan dengan pihak polis, dia takut. Ataupun dia memang kalau LHD engkau dia memang lari daripada cukai. Dia takut sebab dia memang ada buat sesuatu something menyebabkan dia percaya dengan semua tu. Ataupun ramai pukau. Orang cakap pukau. Tapi kami pihak polis kami tak kata ia pukau sebab sebenarnya ia lebih datang kepada menakutkan lah. Kalau pukau ni dia bukan tak sedar, sebenarnya dia sedar. Cuma dia memilih untuk tidak bercerita pada orang. Sebab ketakutan yang melampau. Kalau kita interview semua mangsa-mangsa pun, kita akan tengok diorang ni takut. Takut nak bagi tahu husband. Bila dah bagi tahu, husband marah kan, duit dah tak ada. Kena marah. Okey, inilah saya tunjuk macam gambar ni. Kita tunjuk kenapa mangsa terpedaya. Dia banyak what if ke how, kalau kena tangkap macam mana. Kalau ni anak-anak macam mana, ahli keluarga macam mana, malu dengan rakan-rakan sekerja kalau kena tangkap. Okey, jadi kenapa mangsa takut, mudah cemas macam saya cakap tadi, tak ikut trend ataupun tak ikut isu-isu semasa, prefer. Saya dah a few lah kawan saya yang pernah hampir terkena ni pun telefon. Bila saya tanya dia kenapa, takkan tak pernah baca paper, takkan tak pernah tengok TV, dekat radio pun ada. Kita buat kempen ni besar-besaran dengan pihak bank kita buat. Setiap bulan memang kita akan ada jadual untuk buat kempen untuk jenayah cyber ni. Okey, jadi selalunya bila saya tanya, terutamanya perempuan lah yang tak tahu ni, sebab dia kata bangun pagi uruskan hal keluarga, uruskan hal suami, anak-anak pergi sekolah, masak, pergi kerja, balik kerja, uruskan lagi hal keluarga. Jadi memang masa untuk spend tengok TV, tengok handphone, nak tengok ni pun tak ada. Kalau tengok TV pun sekarang ni ramai orang tengok Netflix yang tak ada iklan tu. So memang susah lah kita nak letak iklan di tengah-tengah Netflix tu kan, tak ada kan. Jadi macam sebab itulah antara orang ramai yang tak tahu pasal isu semasa ni. Paper memang susah lah nak tengok orang beli sekarang kan. Online pun susah orang nak baca. Orang prefer baca Oh Bulan, Beautiful Nara, kan, Roti Kaya, macam tu je. So inilah antara salah satu kenapa mangsa mudah jadi mangsa menjadi mangsa. Lepas tu diorang tidak akan maklumkan keluarga dan bertanya pada pihak berkaitan. Diorang prefer percaya pada panggilan telefon, padahal kadang-kadang balai polis tu sebelah rumah je. Tapi diorang prefer tak pergi bertanya sebab diorang takut once diorang pergi balai diorang kena tangkap as per dia yang bercakap dalam telefon tu. Menyebabkan diorang tak nak pergi dan diorang rasa tak ada masa untuk pergi bank dan tanya betul ke saya ada hutang kad kredit. Ini masalah-masalah kepada mangsa lah sebabkan diorang ni mudah terpedaya. Diorang pilih jalan singkat untuk selesai melalui telefon. Padahal kita kena tahu bahawa kita tak pernah berurusan apa-apa melalui panggilan telefon. Okey, apa teknik sindiket? Ini adalah contoh yang tangkapan yang pernah dibuat sindiket ni, di mana inilah keadaan tempat kerja diorang berlakon. Ada telefon yang banyak ni, transfer bila diorang cakap saya akan transfer kepada pegawai, daripada pejabat pos nak ke balai polis, sebenarnya sebelah je duduk. Okey, aku transfer kat engkau telefon ni. Macam tu je. Okey, teknik yang pertama dia memang dia akan buatkan mangsa berasa takut dengan ugutan. Itulah dia orang kata, yang ugutan yang diorang selalu takutkan, yang orang ni selalu kena tangkap. Yang kedua, dia kata harta nak dibekukan sebab nak siasat. Bila kita dengar harta nak dibekukan ni, akaun bank nak dibekukan, kita rasa takut. Nanti nak makan apa, duit tak ada ni, susah nak pergi kerja lah, apalah, anak-anak lagi. Sebab tu menyebabkan kita mangsa ni mudah terpedaya. Okey, yang kedua dia menghalang masa untuk berfikir dengan panjang lah. Dia akan cakap, awak sepatutnya datang ke balai sekarang juga. Saya bagi tempoh awak masa sejam. Kita ni duduk dekat Kuala, kita duduk dekat Shah Alam. Dia suruh datang ke balai polis Kedah sana. Macam mana nak pergi? Jadi dia menyebabkan mangsa ni macam, ada tak cara lain untuk selesaikan benda ni? Boleh tak melalui panggilan telefon, melalui telefon saja atau saya email ke? Jadi menyebabkan mangsa, sindiket ni, dia ambil peluang ni lah, menyebabkan okey boleh kami akan bantu ni melalui telefon, sila bagi maklumat macam ni. Jadi bila mangsa ni tak sempat nak berfikir dengan lebih lama, jadi dia follow semua arahan tu. Inilah teknik yang memang digunakan. Jadi
nasihat saya, ini kita masuk bahagian tips. Nasihat kami pihak polis ni kepada semua orang individu, tak kiralah siapa pun. Yang pertama, jangan cemas. Terima aja apa-apa panggilan, jangan cemas. Jangan rasa, mampus aku kena tangkap. Jangan. Jangan kan macam tu. Habislah aku kalau kena tangkap ni, family aku dah. Jangan cemas. Dengar betul-betul dari pihak mana, kenapa kita terlibat, okey? Jangan layan, yang kedua ni jangan layan. Yang masa cakap tadi lah, nombor telefon pelik-pelik yang panjang tu, jangan layan. Tak kisahlah kata pada luar negara, jangan layan. Kalau kita tak kenal, putuskan panggilan. Kalau ada rasa macam curiga, kalau diorang tu dah getak-getak menakutkan, putuskan je ataupun buat-buat terputus. Tak apa, nanti saya kontak balik, saya tengah meeting ni, tipu sikit saya sekala, tak ada masalah benda-benda tu. Okey? Jadi maklum kepada keluarga atau kenalan, ingat kita ni apa-apa pun kita kena bagi tahu kepada rakan yang terdekat ataupun ahli keluarga kita. Jangan kita bertindak seorang dirilah apa-apa dalam situasi mana pun. Ini penting sebab kadang-kadang kita ni tidak boleh berfikir dengan waras pada saat tu sebab kita rasa takut. Tapi kawan kita yang mendengar cerita ni, dia akan bagi advice. Itu penting. Just bagi tahu saja, tak ada masalah. Tak percaya dekat pasangan kita, bagi tahu kawan. Tak percaya dengan kawan, bagi tahu pasangan. Bagi tahu anak-anak. Itu penting. Okey, semak dengan bank atau balai polis ataupun macam kata pejabat pos ke apa, berhampiran. Kita pihak polis, balai semua ada link satu sistem. Jadi boleh semak kalau anda tu kata suspek ke apa, kita boleh semak. Jangan takut, just pergi, dia tak perlu pun pergi ke balai Bukit Aman, tak perlu pun pergi ke Sabah untuk buat report, tak perlu. Kita tak ada buat report lagi melalui panggilan telefon. Kita tak ada. Kalau maklumat awal ada. Okey, jadi ikuti jenayah semasa, baca atau follow page media sosial yang bermanfaat. Jangan follow artis saja. Saya tahu artis kadang-kadang saya tengok sampai berjuta-juta followers. Tapi kalau kita tengok kita punya ni, 100,000 pun susah nak cecah. Nampak tak? Jadi follow lah yang macam Esro Awani punya ke, Berita Harian. Follow benda-benda yang isu tu kita baca. Kadang-kadang tu ambil masa sebelum start kerja pagi-pagi sampai pejabat, buka dulu. Instead of kita pergi bergosip atau membawang, saya nasihatkan kita buka dulu berita, baca berita. Itu penting. Untuk kita update isu-isu semasa. Okey, ini peringatannya. Sesiapa boleh menyamar melalui panggilan telefon, saya cakapkan. Okey, jadi bila menyamar melalui panggilan telefon, macam saya cakap lah, kalau panggilan telefon, orang cakap saya boleh cakap saya Nini Lofa ke, saya Siti Nurhaliza ke, saya nak mengaku saya siapa pun boleh. Kalau kita tak pernah jumpa pun orang tu. Okey, jadi kalau saya tutup video ni pun, saya pun boleh mengaku saya ni bukan Inspektor Syafiqah ke. Okey, semua kita boleh. Jangan percaya pada benda yang kita tak nampak. Kita tak tahu apa di sebalik tu. Okey, jangan beri maklumat perbankan. Username, password, nombor kad depan belakang jangan bagi. Terutama yang tidak dikenali. Kalau dekat pasangan kita pun kita tak bagi nombor PIN kad ATM, kenapa kita perlu bagi dekat orang luar? Itu yang saya selalu persoal lah kepada masa-masa. You dengan pasangan pun you tak kongsi pasal duit you. Kenapa you kongsi dekat orang luar? Dia polis saja. Dia tak perlu tahu pun duit you ada berapa. Okey? Kalau kita pihak polis nak siasat, kita minta pada pihak bank terus. Kita dapatkan ICU apa semua, kita minta pihak bank untuk siasatan. Pihak bank pun nak keluarkan, kena ada bersurat daripada pihak polis. Bukan senang-senang melalui panggilan telefon. Ingat tu. Okey? Jadi pihak berkuasa tidak berurusan melalui panggilan telefon. Apatah lagi meminta maklumat peribadi ataupun maklumat perbankan anda. Ingat, tak ada pihak berkuasa yang kata, kita boleh deal melalui telefon. No. Kalau you ada kes, kita akan cakap you boleh pergi balai ni sekian untuk kita record statement dan sebagainya. Itu pentingnya. Jadi masyarakat sebenarnya tak tahu. Dia tak tahu prosedur di mahkamah, dia tak tahu prosedur balai polis, prosedur tangkapan. So menyebabkan itulah dia percaya. Okey, setakat ni Macau Scam. Saya rasa Macau Scam saya cover paling banyak sekali lah, paling panjang. Sebab itu memang itu yang saya hadap setiap hari. Yang memang saya pun kadang-kadang tertanya-tanya macam mana orang boleh ni, kita pun interview orang dan kita dapat kadang-kadang kita sedih lah ya. Terutamanya yang memang pencen, yang ada tukang kebun yang dah, dan hari tu ada kes satu tukang kebun 100,000 hilang macam tu, simpanan dia awal bekerja. Kita macam sedih, tapi dalam dunia teknologi sekarang ni, kita transfer duit sekelip mata. Kita pun instant transfer, bayangkan berapa lajunya duit tu keluar. Okey? Jadi memang susah lah untuk kita trace duit tu. Kadang-kadang orang yang buat macam saya tadi, 12 juta. Buat report dah 5 bulan kena tipu baru datang buat report. Macam mana kita nak secure, susah nak trace sampai ke hujung. Dengan cepatnya dengan teknologi sekarang. Okey, love scam atau pasal scam. Ini pun sekarang ni, walaupun kes ni orang kata seharian dia tak banyak, tapi kalau
mangsa dia kerugian tu agak tinggi ya. Dan melibatkan kadang-kadang memang golongan profesional. Okey, jadi modus operandi dia penyamaran di media sosial. Tadi kalau Macau scam, penyamaran di panggilan telefon, melalui panggilan telefon. Ini di media sosial. Ini baru berita semalam. Saya tengok dekat Astro Awal ni. Saya sharekan 10,400 lesap ditipu wanita anggota sindiket. Ini mangsa pesara kerajaan. Kena tipu sebab berkenalan ya. Online, secara online. Ni antara salah satulah kes di berita. Itulah saya cakap, kalau kita follow page-page yang bermanfaat, kita akan dapat jumpa berita-berita ni. Sebab setiap hari memang akan cover berita-berita scam ni, setiap hari ada scam. Okey, ini adalah contoh fake account yang digunakan. Selalunya diorang ni akan berlakon ataupun menjadi pegawai yang kerja di oil and gas, businessman, dan juga tentera ataupun pilot lah pada luar negara. Menggunakan akaun muka mata biru, kulit putih, hidung mancung kan, bibir seksi, badan sadar. Inilah antara fake account yang digunakan untuk memikat mangsa-mangsa yang memang cepat jatuh hati pada gambar-gambar macam ni. Okey, untuk modus operandi secara generalnya saya akan terangkan suspek dan mangsa. Suspek guna akaun profil palsu, berkenalan. Okey, untuk love scam ni dia sabar. Sindiket ni sabar orangnya. Diorang berkenalan tu sehingga berbulan-bulan. Kadang-kadang tu dalam sebulan tu tak ada apa, just hi, morning, setiap hari good night, I miss you. Ni lah cakap benda-benda yang sweet lah. Tanya dah makan ke, pergi kerja macam mana, how's your day today, macam tu. Dia memang sangat sweet untuk ni. Sampai kadang-kadang ada yang dah bertahun-tahun baru orang ni minta duit. Lepas tu mulalah bila dah berkenalan dah ni, suspek ni pun cakap, I sukalah kawan dengan you, I minat lah dengan ni, I nak bagi you hadiah salam perkenalan daripada US, I nak bagi you MacBook, I nak bagi you Apple, I nak bagi you jersey, kasut, handbag, brand. Kita ni kadang-kadang rasa, seronoknya dapat barang mahal tu kalau beli kat sini, so kat sana mesti lagi murah, I suka apa semua tu. Ada yang janji nak bagi duit dan juga barang kemas pun ada. Okay? Jadi kemudian suspek ni pun dia akanlah bagi gambar. Dia bagi gambar, okey ni package you, ni alamat you dengan alamat lah edited punya ya selalunya. Dia akan bagi, okey ni I nak bagi dekat you. Lepas tu mangsa pun tak lama tu 2-3 hari dia akan dihubungi lah oleh seorang ni. Dia akan cakap, ya saya selalunya perempuan Melayu. Dia akan cakap, saya Ain daripada KLIA ada bungkusan atas nama ni tapi kita tak dapat riliskan sebab sekarang ada duit dalam ni, kita dapati ada duit yang banyak dalam ni apa semua. Kalau you nak release, you kena bayar denda, you kena bayar cukai, you kena bayar duit mata wang asing, penukaran mata wang asing, macam-macam lagi dia akan cakap. Jadi kita pun percayalah KLIA, tak apalah I bayar sikit tapi I akan dapat duit lagi banyak nanti. So tak apalah, mula-mula dia minta, okay you bayar denda dulu 5,000, kita bayar 5,000 sebab kita tahu dalam tu kita akan dapat bernilai puluh ribu lagi. So dia kata, you sekarang kena bayar denda ni, cukai, tax fee, you airport fee lah apa semuanya dia akan cakap dan kita bayar. Tup-tup kita sedar-sedar, kita dah transfer duit, kita dah habis kehilangan kadang-kadang puluhan ribu. Macam tadi lah, yang tadi kes tadi 10,000 lenyap macam tu. Sebab kita mengharapkan barang yang akan datang kat kita tu lagi bernilai. Ya, inilah ni untuk modus operandi untuk love scam. Okey, siapakah yang mangsa? Mangsa dia saya akan katakan golongan kesunyian dan ingin cepat kaya. Saya guna term-term yang macam ni supaya serap dalam semua minda orang. Memang kalau orang selalunya mangsa kita ialah golongan-golongan yang sunyi dan perlukan perhatian. Sekejap lagi saya tunjuk statistik kenapa saya cakap macam ni. Okey, statistik dia kita tengok. Pada tahun 2020 ni, semua bangsa ada, tapi yang paling tinggi semua bangsa ialah golongan wanita. Golongan wanita ni yang perlukan perhatian kebiasaannya, yang macam orang cakap, yelah bila setiap hari ada orang mesej, hi morning love, hi sweet dream sayang, dia macam tu. Dia akan guna ayat dia memang ayat-ayat yang menusuk kalbu. Perempuan pun sukalah dia beri perhatian. Aku dah berkahwin bertahun ni dah lama lah. Sebenarnya mangsa bukannya kategori orang kata bujang saja tau. Kategori yang dah berkahwin pun ada. Ini jaga-jaga. Ini tapi sebenarnya yang ni kategori ni jaranglah nak datang buat report sebab takut ya, takut dengan pasangan tahu kantoi lah ada kekasih online. Jadi berhati-hati, monitor pasangan, tengok, berilah perhatian lebih sikit ke pasangan supaya dia tidak terjerat dengan cinta online ni. Okey? Jadi umur memang peringkat umur ada, umur 21 hingga 30 tahun ni ialah golongan yang memang orang kata nak mencari cinta lah. Tambah-tambah dapat yang orang yang datang tu, hidung mancung, pipi putih, apa
hidung, semogalah lengkap. Seronok ni kalau dapat anak comel ni, gitulah selalunya kan. Memang mudah tertarik. Askar US pula tu, seronok lah. Jadi inilah golongan yang mudah terpengaruh dengan love scam ni. Yang berumur pun ada, tapi ada juga love scam ni bukan sahaja dia terdorong dengan cinta. Kadang-kadang dia kata dia nak buat bisnes di Malaysia dan perlukan you, so I nak transfer duit parents I untuk you tolong handlekan kejap ni, nanti I pergi Malaysia. Kononnya dia nak hantar selalunya 100,000 US lah, 1 juta US lah, bayangkanlah kalau convert to RM kan. So USD kan. So macam dia menyebabkan boleh ni kalau aku akan dapat duit banyak ni, dia nak cepat kaya. Sebab tu dia menyebabkan dia terpengaruh juga. Sanggup bayar fee segalanya. Yang suspek ni pun akan cakap lah, tak apa, you bayar dulu, nanti once nanti duit tu dah release, you ambil untuk bayaran you, I akan bagi you berapa thousand USD untuk you apa semua. So kita mengharapkan pulangan yang lebih tinggi tu menyebabkan kita terpedaya. Okey, ini saya tunjukkan. Ini yang hasil tangkapan kita pernah tangkap ya. Okey, ini fake account dia, yang gambar kecil-kecil yang tulis fake tu, ni fake account dia guna. Nama Louis Frehley, American askar US, bertugas di Afghanistan. Yang original dia tu siapa? Yang saya tulis ori tu, itulah original yang Louis Frehley yang duk berkasih sayang dengan kita tu. Yang pegawai custom yang sebelah tu. Selalunya untuk kes yang love scam ni, dia ialah memang terdiri pada warga negara Nigeria dan pasangan dia memang dia akan cari orang tempatan. Ini adalah untuk menyamar menjadi pegawai custom, pejabat kurier, KLIA tu semualah. Inilah orangnya, pasangan dia. Jadi berhati-hati. Kalau nampak ada orang handsome tu, ingatlah di sebaliknya tu ori berbaju hitam. Jadi hati-hati. Sorry. Okey. Kenapa mangsa terpedaya? Kesunyian dan seronok diberi perhatian. Perasaan dia dah berbulan-bulan mesej dia ada perasaan cinta. Lepas tu dia percayalah pada kawan online ni sebab kadang-kadang bila ni video call, bila WhatsApp sembang melalui panggilan telefon dah sweet kan, orang puji-puji. Lepas tu dia mengharapkan barang mewah macam saya cakap tadilah, dia mengharapkan sesuatu in return, sebab tu dia sanggup. Ya. Okey, jadi tips dia. Jangan mudah percaya individu atas talian yang tak pernah berjumpa. Macam saya cakap tadi, pupuk sikap curiga dan berhati-hati. Maklum kepada keluarga kenalan. Kalau dah rasa macam ada orang putih nak berkenalan dengan kita, warga asing ni, cerita dengan keluarga, cakap dengan kawan. Tunjukkan cakap ni supaya diorang ni boleh investigate. Sebenarnya kawan-kawan yang paling semangat sekali, mari kita tengok syarikat mana ni dia kerja ni berapa pendapatan dia. Kawan yang paling semangatnya. Jadi penting untuk kongsi. Jangan kata aku tak naklah bagi tahu lagi sampai tunggu akad nikah nanti aku baru bagi tahu. Itu masalah lah, kan dah kena tipu. Susah pula. Kan? Jadi kongsikan dengan ni. Kenapa saya cakap jangan mudah percaya kalau tak pernah jumpa? Saya rasa ramai orang pernah tengok kot video video macam ni. Okey, kenapa saya tunjuk video ni? Video TikTok. Saya pula yang TikTok juga kadang-kadang. Video TikTok ni tengok dia daripada muka biasa dia boleh tukar jadi Siti Nurhaliza. Kalau kita cari dekat online tu pun make up fake apa semua tu, dari video filter tu sendiri, kamera filter tu, kita video call pun kita rasa cantik. Padahal di sebaliknya tu, saya tak boleh nak kongsi pula dia punya video. Saya tak sempat nak cari. Tapi kalau kita cari tu kat YouTube kita boleh tengok. Daripada muka bulat boleh jadi runcing. Jadi siapa tahu kalau dia cakap di Siti Nurhaliza kan. Jadi sebab itulah saya cakap jangan percaya. Siapa-siapa pun boleh menyamar. Itu penting. Okey, jadi saya kongsikan lagi satu kes melibatkan pensyarah di mana satu perempuan Melayu umur 60 tahun, bujang merupakan pensyarah kanan dari sebuah universiti. Ini universiti awam juga, terlibat dengan kes love scam. Kerugian RM384,000. Ya, di mana macam samalah dia berkenalan pada Jun, lepas tu melalui kawan nama Ahmad bin Dola, bekerja di Madrid, lepas tu bertukar pada WhatsApp, dah jatuh hati nak bagi hadiah berupa beg tangan, kasut, laptop, sampailah ejen telefon dia buat transaksi tanpa sedar ya. Dalam tempoh 1 bulan dia buat transaksi 26 transaksi ke 7 akaun. Bayangkan 26 transfer. Dan sebab dia mengharapkan barang-barang tu datang, ada barang kemas, ada barang-barang mewah. Jadi disebabkan sayang tu juga umur 60 tahun dan masih belum berkahwin, mungkin dia mengharapkan ini adalah jodoh dia tapi
Rupanya tidak. Itu tak apalah. Susah nak cakap pasal jodoh ni. Okey, jadi okey. Yang ketiga, ini saya buat ringkas-ringkas saja. Tipu atas talian ni kita ada beberapa yang tipu yang popular lah saya highlightkan. Yang pertama e-belian. E-belian ni kita dah tahu dah, beli barang online, beli, bayar, tak dapat. Itu dari segi kita sebagai customer. Tapi kalau kita sebagai seller pun ataupun penjual, kita pun ada potensi untuk ditipu. Ya, di mana ada satu kes ni, contohlah saya ni ada buka bilik nak buat sewakan, saya pun buatlah iklan. Bila iklan pasal ada orang WhatsApp cakap, oh I'm from London, I would like to live, sewa you punya rent your bilik lah, so saya nak bayar 1 tahun terus. So dia pun cakap lah, okay I transfer your money, sekian, dia kata dia transfer, and then dia bagilah resit, dia tunjuk resit. Kita pun check, duit tak masuk lagi. Dia tahu, oh I salah transfer lah, lebih, boleh tak you return balik ke I 3,000 yang lebih tu. So kita pun, duit tak masuk lagi, macam mana nak return. Lepas tu dia cakap, tak apa, you return dulu, proses dah ambil masa 3 hari, lepas 3 hari duit tu confirm masuk. Kita pun apa lagi, transfer dulu 3,000 sebab dia kata I urgent nak pakai duit ni lah, nak travel lah, apalah semua. Kita dah transfer, tuk lepas 3 hari duit tak masuk juga. Rupanya resit tu ialah satu resit yang mungkin dia ubah swipe, ataupun dalam resit tu dia tak boleh complete tau. Dia hanya tulis macam, dia tak tulis successful, dia hanya tulis macam pending payment lah macam tu. Kita tak alert benda-benda tu. Menyebabkan seller ni sendiri kerugian. Kita nak jual barang, kita yang keluarkan duit pun ada. Okay, so hati-hati kepada yang nak jual ataupun beli. Okay, statistik yang untuk kita tengok media sosial yang buat iklan yang ramai banyak kena tipu, ialah banyaknya Facebook ya, mudah dah turun daripada tahun lepas sebenarnya. Okay, kalau Facebook ni kita tahulah dia bukan orang kata, kita tak boleh kontrol siapa-siapa boleh create account, nak menyamar, nak jual apa, dia boleh ni. So, nasihat saya, berhati-hatilah menggunakan platform untuk jual beli online ni. Itu je saya boleh nasihat. Okay, teknik untuk orang jual ni, scammer ni, sebenarnya dia akan jual harga yang lebih murah daripada harga pasaran. Lepas tu dia akan bersungguh-sungguh, ni cakap kat masa ni, bang ni last item bang, kalau abang tak beli sekarang ramai lagi yang tanya, saya akan jual barang ni, siapa yang bayar deposit dulu, saya akan ni. Dia akan desak kita supaya kita macam, aku nak barang ni lagi murah. So, tak apalah saya bayar dulu. Menyebabkan kita jadi mangsa lah, selalunya dia akan offer barang tu murah lah. Menyebabkan, lepas tu semualah servis baiklah, nanti saya akan hantar depan rumah abang lah, apalah, kalau defect boleh pulang balik lah apa. Dia bagi benda-benda yang menyenangkan hati kita tu, bagus ni, seller ni. Tu menyebabkan kita menjadi mangsa. Okay, tip dia, elakkan tawaran too good to be true. Kalau dekat pasaran jual 1,500, dekat kita dia boleh jual 900, kita kena query dah. Barang tu rosak ke? Kita kena tanya, barang tu dia barang curi ke? Kita kena tanya benda-benda tu penting. Sebab supaya kita tak jadi mangsa lah. Beli di platform yang boleh dipercayai, dah banyak dah platform. Jadi kita pergi yang platform-platform yang boleh dipercayai dan semak review. Kalau penting tu kita tengok, kalau komen tu dia block, dia tutup. So elakkan, bagi saya lah, kalau saya pun beli online, saya elakkan benda tu. Sebab mungkin ada orang komen, scammer, tipu, penipu. Dia dah block sebab tu kita tak boleh tengok review tu. So penting komen tu juga penting. Okay, ni antara yang popular juga, pinjaman tak wujud. Saya rasa saya ada masa lagi ke? Ada lagi masa? Okay. Boleh teruskan? Okay, boleh teruskan. Okay, untuk pinjaman tak wujud ni, memperdaya masa dengan menawarkan pinjaman mudah lah melalui media sosial. Okay, untuk modus operandi dia iklankan pinjaman ni melalui media sosial. Lepas tu, biasalah tawaran dia mudah lulus, blacklist pun boleh apply, mohon hari ni dapat hari ni, faedahku rendah, semua perfect kat situ. Jadi mangsa pun diminta lah, pada setuju apa semua, dah bagi gambar IC apa semua, okay, you kena buat bayaran guaman, you kena buat bayaran ni dulu apa semua, kita dah pinjam 10,000 tu kita dah bayar 7,000 dah kat dia. Sebab dia minta sikit-sikit, dia tak minta okay bayar 7,000 terus, tak. 1,000, bayar 1,500 dulu untuk ni, you kena bayar ni sebab tak ni, mulalah kita bayar sikit-sikit, tengok-tengok dah 7,000. Memang banyak jadi macam ni. Lepas tu mangsa ni sedar bila dia tunggu dah seminggu, tunggu tak masuk-masuk juga duit. Jadi saya nak kongsi sikit info tentang pemberi pinjam wang ni, yang kita sudah tengok iklanan banyak pemberi pinjam wang ni. Pemberi pinjam wang yang iklan-iklan besar di kedai ni semuanya berlesen, perlu ada lesen. Lepas tu semua transaksi dia perlu dijalankan di premis itu. Dia tak boleh pergi, kita jumpa kat MACD lah, you sign dokumen kat MACD. No. You kena pergi premis dia, you kena berurusan di situ. Apa serah dokumen ke apa, semua di premis tu supaya you tahu alamat syarikat tu di mana. Dan dia perlu paparkan lesen dia dekat tempat yang dia boleh nampak.
Bukan bawah meja ke, bukan bawah kursi, no. Dia perlu papan. So you masuk kedai tu, you boleh nampak lesen dia tu. Contoh lesen dia ialah, ini contoh lesen dia. Lesen ni yang perlu, dekat situ ada nombor lesen, ada tarikh dia untuk dia valid lagi ke tak, sebab dia kena renew setiap tahun. So memang kena berurusan kat situ, jangan berurusan di MACD, jangan berurusan di tepi jalan, no. Okay, jadi kalau you nampak ni ataupun dia bagi secara online, okay, I punya ni berdaftar, dia bagi macam ni contohnya daripada bank negara. Tak, sebab yang pemberi pinjam wang dia hanya KPKT saja yang keluarkan, lesen bukan daripada bank negara. Okay, kenapa saya tekankan benda ni? Sebab you tengok, kalau you cari je, Google je ataupun dekat Facebook cari je, loan mudah lulus. Kat sini iklan-iklan dia. Yang buat dia paling penting tu dia tunjuk situ. Mempunyai office tetap yang berdaftar sah dengan Kementerian Perumahan, KPKT. Dia akan kat situ. Mulalah bagi, mohon hari ni, lulus hari ni, dapat duit hari ni. Ni urgent nak guna cash 500 hingga 30k, bantu mudah. Kalau kerja sebulan pun boleh, tak ada masalah. Bayangkan dia punya syarat tu mudah. Selalunya yang terdorong untuk buat pinjaman ni ialah orang bisnes-bisnes kecil yang memang yang dah kena blacklist, nak pakai duit urgent. Inilah golongan-golongan dia. Kenapa saya kongsikan maklumat tentang lesen dan juga pemberi pinjam wang ni? Sebab kalau dia declare dia ada office yang berdaftar, sepatutnya dia dalam akta pemberi pinjam wang ni section 11 ada menyatakan tentang iklan. Setiap iklan yang diorang paparkan secara online ke ataupun printed ke, diorang kena tunjukkan nombor lesen diorang. Diorang kena tunjukkan permit iklan, sebab iklan ni kena apply permit walaupun online. So diorang kena tunjuk nama, alamat, nombor telefon, nama pejabat lah, dan kadar faedah yang ditawarkan. Kalau iklan yang kita tengok online tu memang tak adalah semua ni. So jangan percaya. Dia mungkin boleh jadi alung. Alung bahaya boleh jadi alung ataupun memang untuk tipu. Jadi pastikan kalau nak beri ni, pergi premis tersebut sebab diorang berdaftar. Ini antara yang maklumat lah, saya sharekan maklumat sedikit sebab ramai tak tahu. Dia cakap, macam mana nak tahu dia tu alung ke bukan alung? Sebab pemberi pinjam wang dia takkan call you, dia takkan okay kita jumpa tepi jalan and kita sign kat rumah you ke, no. You kena pergi syarikat dia, you kena tengok alamat dia. Itu yang ni, sebab dia orang pun tertakluk ada faedah-faedah dia. Tak ada yang orang kata boleh bayar murah lah apalah, no. No such thing. Okay, so siapa mangsa pemberi pinjam wang ni? Saya tengok, okay, kita tengok orang kerajaan lah, 246 orang dalam kes untuk tahun ni, melibatkan 1 juta kerugian. Jadi bahaya. Memang ada, kerajaan pun ada, pelajar pun ada nak pinjam. Jadi elakkanlah diri jadi dari kena tipu. So peringkat umur macam biasa, peringkat umur yang muda-muda ni, saya pun tak pasti kenapa yang muda ni perlukan duit yang banyak. Mungkin dengan tahun ni kita memang ada masalah, swasta paling tinggi tahun ni, kita ramai ni berhentikan kerja, mungkinlah salah satu faktor lah. Kerugian banyaklah, 48 juta keseluruhan untuk 9 bulan ni. Okey, yang ni yang popular juga, ni kalangan orang muda, banyak student pun kena juga. Ini tipu pelaburan, saya tengok kadang-kadang usia baru 20 lebih dah nak melabur. Memperdaya mangsa menawarkan pelaburan secara online. Kita tengok BNM pun dah ada 77 syarikat pelaburan tidak sah. Dia penting. Ni penting sebab memang ini kes ni kerugian dia taklah besar. Sebab dia tengok dekat Facebook, ada pelaburan yang bagus, untung. Jadi saya nak nasihatkan kita, kalau you tengok TV sebelum-sebelum ni, kita ada keluarkan tips TIPU. Tipu. Apa itu TIPU? Untuk memang tips untuk pelaburan. Tidak akan rugi. Indah kabar dari rupa, peluang hanya sekali, untung besar. Selalunya penipuan pelaburan ni dia akan cakap, you kalau you labur ni you takkan rugi punya, you untung 1 minggu sekejap saja, you bayar ini 1 minggu 100,000, minggu depan you dapat 2 kali ganda, 3 kali ganda, you takkan rugi, ini bisnes bagus punya. Macam itulah dia punya janji. So ingat tips ni, dia kata takkan rugi. Setiap pelaburan tak mungkin. Okay, jadi sebelum apa-apa join pelaburan, semak dulu lesen pelaburan tu dengan pihak bank negara. Sebab untuk pelaburan, bank negara yang akan keluarkan lesen ni. Jadi bank negara sering menyerulah, dia pun selalu buat iklan-iklan, dia menyeru, dia kata, better call BNM Telelink kami ni, kami akan bantu 1-300-88-5465. Atau email kepada diorang, tanya dulu, betul tak syarikat ni? Kadang-kadang diorang ni suka attack, ialah warga tua yang diorang tahu ada pencen dan boleh ni melabur nak gandakan nanti masa tua lagi perlukan yang ada KWSP. Jadi
call dahulu, semak dahulu. Dekat laman web BNM pun saya tengok, diorang akan keluarkan list nama syarikat-syarikat yang disyaki menjalankan pelaburan yang haram lah, yang tidak sah. Jadi kalau dia tunjuk lesen SSM, no, bukan lesen SSM. SSM ni siapa-siapa boleh daftar, saya pun boleh daftar. Kita lesen pelaburan atau untuk terima deposit daripada orang ramai. Jadi semak tu dulu. Okey. Oh, kenapa saya punya ejaan jadi macam tu? Okey. Tiada pelaburan yang tidak akan rugi. Untung besar, cepat dan mudah. You join kawan you jual nasi pisang goreng pun dia kemungkinan akan berlaku kerugian juga. You kena ingat benda tu. Tak ada yang you labur confirm pisang dia akan jual habis dan saya akan untung dalam masa sehari. No. Selalunya perjanjian yang tipu pelaburan ni untung dalam 2-3 hari. Dia kata 2-3 hari you boleh untung. Tak boleh. Tu tipu. Okey, yang ni yang saya nak highlight dah. Ini bukan cyber tapi ini umum, general untuk jenayah komersial. Saya sangat risau pasal benda ni sebab ini melibatkan kebanyakan ialah pelajar. Pelajar banyak menjadi mangsa kedai akaun. Saya tak pasti sama ada semua orang dah tahu pasal kedai akaun, tapi kedai akaun ni ialah orang yang menyerahkan ataupun sewakan kad. Kebanyakan pelajar semua perlukan duit. Saya tahu yang diorang serahkan ni, diorang sewakan sebab percaya bagi kat kawan, kata kawan nak pakai untuk pinjam dan sebagainya. Saya nasihatkan jangan sesekali kongsi kad ATM atau bank untuk digunakan oleh orang lain. Saya pernah tangkap kes di mana orang ni kawan dia kata mak dia nak masukkan duit. So kawan ni pun bagilah pinjam kad dia pada ni. Tolong keluarkan duit sekian-sekian amount. Nah ni duit mak kau bagi. Rupa-rupanya bila kita siasat akaun dia ni, akaun si A yang pemilik akaun ni terlibat dengan kes tipu. Rupanya kawan dia tu buat tipu online. Kata nak jual handphone apa semua. Tak bagi pun handphone tu. So saya terpaksalah tangkap kawan ini dulu untuk dapat yang B ni. Nampak tak? Betapa orang kata bahayanya. Kadang-kadang kawan tu kawan baik ya. Sedih kawan dia ni. Dah kena tangkap dulu barulah macam mana. Tu kalau ada bukti nak sabitkan yang B. Kalau tak ada bukti nak sabitkan B, A lah terpaksa tanggung sebab akaun bank dia. Okey? Jadi siapa mangsa? Pelajar, suri rumah, tak bekerja, penagih dadah. Ini memang kedai akaun. Sebab semua kategori ni kebanyakannya perlukan duit yang mudah dan cepat. Ada yang bagi duit tu dapat bayaran bulan-bulannya, ada sampai hingga 2,000 sebulan pun ada. Sebab sekarang ni pihak bank pun dimaklumkan dah buat inilah kawalan ketat lah. Kalau ada kes saja kita akan buat sekatan lah terhadap akaun bank. Okey, jadi kita tengok Kerajaan Akhbar, penuntut, suri rumah, pesara, mudah akaun kedai, dari Sabah kena jadi kedai akaun dipenjara dan didenda. Ya, memang kita ambil serius lah benda ni. Sebab selagi tak ada akaun yang digunakan untuk jenayah, saya rasa jenayah ni mungkin boleh berkurang lah sebab sedikit tak ada tempat nak parking duit. Okay, so tips saya senang saja, jangan serahkan ke ATM pada orang. Akaun bank anda mungkin digunakan untuk penipuan dan boleh didakwa ya. Kalau Seksyen 424, Seksyen 424 Kanun Kesiasaan boleh dikatakan menyembunyikan harta orang lain yang boleh bawa hukuman penjara boleh sampai 5 tahun atau denda atau kedua-duanya atau lah. Tapi kalau boleh janganlah sebab kita ni akaun kita kena jaga. Macam mana kedai dadah dia pun tak tahu beg dia ada isi dadah, kena hukuman. Kalau kena gantung lah. Kita pun kena ambil walaupun kad ATM, sebab tu kita panggilkan kedai akaun. Ya, jangan jadi kedai akaun. Okey, saya kongsikan. Saya rasa ni last slide saya. Saya kongsikan. Ini yang kita jalankan hashtag BSmart ya, daripada commercial crime. Kita ada cybercrime alert, Facebook yang mana tak pernah follow lagi, buka Facebook sekarang, follow. Situ memang kita share apa-apa isu ataupun trend ataupun yang MO terkini memang akan share kat situ supaya boleh kongsi dengan kawan. Bila tengok tu share. Kita akan share keratan-keratan akhbar untuk jenayah. Lepas tu CCID info line ni adalah WhatsApp saja. Jangan call, jangan video call. Tak ada siapa nak angkat. Okey, WhatsApp saja. Ini 0132111222. Okey, 0132111222. Ini untuk sama ada you nak salurkan info, kata you tahu ada berlaku kes-kes jenayah komersial sajalah ya. Dia salurkan info, you nak tanya sedikit pasal MO, you tak pasti kawan you cerita kat you tak pasti you malu nak cerita dengan kawan, nak cerita dengan pasangan, you boleh tanya, WhatsApp kat sini, nanti akan ada pegawai bertugas untuk bantu you, untuk jawab, untuk huraikan segala kekusutan di minda. Okay. Yang ketiga ni penting ya, Semak Miul. Boleh Google saja Semak Miul ataupun pergi ke link yang saya sediakan bawah tu, di mana di sini anda boleh semak nombor telefon. Dekat Google Play pun ada, check scammer tak silap nombor dia di Google Play.
Untuk nombor akaun atau nombor telefon yang memang dah ada rekod. Setiap polis report yang dibuat dan kita buka kertas siasatan, kita akan key in dalam sistem ni, lepas tu dah ada rekod. Supaya sebelum you buat transaksi belian online, you beli kat WhatsApp, orang bagi nombor akaun transfer. You pergi dulu semak mule, you masukkan nombor akaun, you check sama ada dah ada report polis atau tidak. Termasuk juga nombor telefon kita akan masukkan. So ini adalah untuk langkah pertama lah untuk elakkan you daripada menjadi mangsa. Kita semua jadi mangsa lah. Saya pun kadang-kadang kalau ni semak dulu. Kadang-kadang mungkin tak ada rekod sebab nombor akaun baru, tapi langkah awal kita boleh semak dulu. Itu saja saya rasa perkongsian saya pada hari ini. Harap-harap dapatlah memberi manfaat dan juga sedikit info dan tips pada semua. Terima kasih Inspektor. Wah, sekali ni banyak sangat perkongsian yang kita dapat. Rasa macam tak cukup 1 jam yang kita berikan kepada pihak Puan kan untuk berkongsi pengalaman, banyak isu-isu yang kita dapat tahu daripada sesi inilah. So nampak daripada yang berkongsi tadi tu, salah satu yang menarik perhatian yang berkaitan dengan salah satunya pasal love scam tu, nampak sangat wanita Melayu ni ataupun Minah ataupun Mamat Melayu kita ni kesunyian maksudnya banyak lebih tertumpu kepada perkara-perkara yang lebih berfaedah lah daripada tertumpu pada media sosial kan, nampak sangat layan Facebook dan sebagainya. Okey, kita tengok di ruangan chat ni Q&A sekarang ni, sesi Q&A, banyak soalan yang ditanya. Mungkin untuk baca semua soalan mungkin kita tak cukup masa. Mungkin kita boleh pilih beberapa soalan yang boleh kita mungkin Puan boleh jawab. Antara soalannya ada yang berkaitan dengan CCID tadi tu, link. Dia kata berapa kekerapan pihak PDRM untuk kemaskini nombor telefon scammer ni dalam sistem? Setiap hari. Setiap hari, okey. Setiap hari ada je report masuk, kita akan memang key in on the spot. Okey. Dan lagi ada soalan berkaitan dengan Macau scam ni, tanya kenapa dipanggil Macau scam? Adakah dimulai daripada Macau ke? Dia sejarah dia dulu, sejarah sebelum saya jadi polis lagi, Macau tu, sebab dia dulu memang dia penipuan yang memang daripada Macau lah, awal-awal dulu, kemudian dia memang berkembang, seluruh dunia pun dah ada. So sekarang ni kita sebenarnya taklah guna Macau ni, kita dah guna impersonation fraud ataupun phone scam lah untuk orang lebih faham. Dia dulu memang awal-awal tu Macau lah, ada Macau. Okay, soalan seterusnya dia tanya, biasanya pihak bank akan curi jika terdapat transaksi dalam jumlah yang besar. Adakah prosedur ini tidak dilakukan oleh bank untuk kes-kes seperti yang melibatkan transaction duit yang banyak lah? Okey, memang bank memang kalau kita meeting memang dia akan buat KYC, iaitu know your customer. I tahu dekat bank, tapi untuk kes yang macam saya kongsikan sebab 12 juta tu saya siasat, doktor ni dia pergi memang sindiket tu dah ajar, you transfer 950,000 dekat borang tu, you tulis you nak buka klinik, renovate klinik, buka restoran dan sebagainya. So memang bank akan tanya, tapi sindiket tu memang awal-awal dia dah tahu dah, bank akan soal benda-benda macam ni, dia akan ajar dah. Dia akan kata, okay, you cakap you nak buka klinik, you nak beli barang-barang equipment. Sebab tu lah bank tak boleh lah, dia itu duit customer, so dia perlu bagilah. Selalunya begitu. Maksudnya apa yang customer minta tu dia release je lah, sebab dengan justification yang kukuh lah kan. Sebab kalau I pernah pun juga buat transfer yang besar, so memang dia akan tanya betul ke ni transfer ni tahu tak akaun ni siapa punya apa semua, dia akan tanyalah juga a few. Tapi kalau kita sendiri yang tidak jujur dengan pihak bank tu, kita percaya lagi kepada sindiket yang ajar kita untuk menipu tu, so sepatutnya kita sebagai ni kita kena sedarlah pihak polis yang ajar untuk kita menipu untuk buat transfer duit. Sepatutnya benda tu patut ada curiga dalam diri kita tu. Bank dia tak boleh tahu kita cakap jujur atau tak. So selagi bank dah tanya, you boleh jawab. Saya rasa pihak bank boleh jawab, bank Islam kot. Lebih arif kot. Okay, macam kes-kes yang berkaitan dengan melalui phone call ni kan, adakah melibatkan pukau melalui telefon sampai terpedaya lah dengan panggilan telefon
Saya boleh katakan tidak pukau ni, sebab kalau pukau boleh dikatakan kita ni semua orang yang dia telefon pukau. Macam saya sendirilah, saya pun sentiasa dihubungi semenjak sebelum saya jadi polis, sehinggalah sekarang jadi polis pun orang call. Jadi kalau nak kata ilmu di dada tu banyak untuk tahu pasal pukau ni, tak. Tapi sebenarnya kita kena tahu bahawa jangan rasa takut sangat. Saya pernah sebelum saya jadi polis lah, masa baru bekerja, orang call minta maklumat kad ATM saya, nombor. Saya terdetik. Bila saya nak baca kan, saya terdetik. Kenapa aku perlu bagi kau orang bank, kau patut tahu dah maklumat ni. Kau ada dah serta-serta maklumat, dan ini maklumat, dan kita tahu nombor 3 di belakang adalah nombor rahsia yang tak perlu didedahkan kepada sesiapa. Kita perlu tahu knowledge tu. Jadi kepada orang yang tidak ada knowledge yang macam ni, yang berasa takut dan cemas, memang mudah terpedaya. Saya tak rasakan pukau. Sebab dia lebih kepada mendatangkan ketakutan dan cemas lah kepada mangsa. Okay, soalan seterusnya di chat room, nak jadi pada duit-duit yang telah di scam, adakah dapat balik? Bagaimana? Kalau tak dapat balik, kenapa? Macam saya cakap tadi lah, sebab macam kita cuba yang siasat, kalau kes yang besar-besar ni, ada yang dapat tu amount pun dah tak banyak lah. Itu yang kita berjaya sekat. Kebanyakan mangsa yang kerugian besar ni, dia buat report setelah 2-3 bulan kemudian dia ditipu, baru dia buat report. Dia baru bercerita dengan ahli keluarga dia setelah dia dah tak ada duit. Jadi duit tu memang susah. Macam saya cakap, kalau transfer, satu hari boleh transfer 10,000 maksimum. 10,000 transfer. So 30,000 boleh tambah limit. Jadi sangat cepat sekarang ni, transfer out dan keluar pun sangat cepat. So nak kata secure ke, kebanyakannya memang tak dapat diselamatkan. Itu saya boleh cakap. Kita buat 2 soalan lagi lah ya. Okey, bagaimana dengan harta skamer yang dirampas? Harta skamer yang dirampas, kita selalunya kalau melibatkan sindiket lah, yang betul-betul kita dapat sindiket calling center, kita dapat sindiket yang besar, kita memang akan masukkan dalam AMLA lah. So AMLA ni yang akan selalunya berkukat akaun bank diorang, akaun yang akan disiasat, itu kita serah pada AMLA. Bagi untuk kami di pihak macam saya ni, pegawai penyiasat, saya lebih tertumpu kepada jenayah untuk dakwa dia atas jenayah penipuan dia. Tapi kalau untuk kes harta-harta yang dirampas, ini kita selalunya serahkan kepada AMLA untuk buat pembekuan dan pulang balik kepada negara. Macam itulah. Soalan terakhir lah Kak ya. Tanya bagaimana setiap data di Malaysia dia dilindungi. Jadi kita boleh leak maklumat peribadi kita lah, macam nama, alamat, nombor telefon dan nombor telefon parents kita di kampung ke kan, boleh juga leak. Sedangkan itulah benda tu dah di bawah akta kan, tapi masih lagi berlaku kebocoran maklumat. Kebocoran maklumat ni pun kita pun kadang-kadang masih tertanya siapakah dalam dan sebaliknya. Kita tahu, okey, dalam setiap organisasi kita, walaupun kita ada PDPA dan sebagainya, setiap organisasi tu pasti ada dalam. Pasti ada orang yang sanggup untuk cari duit tepi. Kita kena percaya benda tu. Dan kita sedang mencari lagi dalam yang sanggup menjual maklumat. Sebab kita pun tahu, kita banyak daftar. Kita daftar kad kredit, kita daftar untuk Unify ke, kita daftar internet, telefon. Semua kita daftar tu, kita tak tahu sama ada orang tu ialah orang yang bertanggungjawab ataupun tidak. Setengah tu mereka menggunakan ini side income diorang untuk jual di platform internet, dark web, semua tu untuk disalurkan maklumat lah untuk diorang beli. Itu memang kita tahu dan kita cuba belum dapat lagi siapa. Mungkin sendiri dia punya, yalah, kita banyak isi borang, kita pun tak tahu yang mana satu delete. Telefon rumah pun, dia jangan kata rumah, pejabat kat sini pun bergila-gila telefon. Saya pun tak tahu mana diorang dapat nombor telefon. Jadi kita kena percayalah bahawa dalam setiap organisasi walaupun ada PDPA, masih ada orang yang sanggup untuk menjual maklumat dan mendapatkan side income yang orang kata cara salah lah. Okey, kita pun untuk sesi sesi ni mungkin kita dapat rumuskan sedikit kaitan, maknanya penggunaan teknologi komunikasi yang saban hari semakin canggih lagi belum tentu dapat melindungi pengguna atau menjadi mangsa jenayah cyber kan. Bahkan tanpa kematangan penggunaan teknologi, pengguna yang akan mudah terpedaya dengan liciknya helah penjenayah dan pemutar belit yang semakin angkuh dengan modus operandi mereka. Semoga kita lebih berhati-hati dengan skema ini. So tips-tips yang diberikan oleh inspektor kita
supaya kita dapat kongsi bersama kenalan ahli keluarga kita yang lain supaya kita lebih berhati-hatilah. So untuk seterusnya kita ada lagi tentatif kita sementara menunggu keputusan cabutan istimewa daripada Bank Islam. Mari kita dengar sedikit pengkongsian daripada Bank Islam. Kita jemput Puan Mazni Mansor, pengurus perancang keuangan Bank Islam Malaysia Sdn Bhd untuk berkongsi sedikit maklumat daripada Bank Islam. Dipersilakan. I rasa kita dah belajar banyak tadi pasal scammer and rasanya orang bank pun suka dengar juga pasal ni. It's a lot of knowledge, banyak sangat benda ilmu yang kita belajar hari ini. Alright, jadi berkenaan dengan itu, jadi saya rasa the best ialah kalau nak selamat, kita janganlah invest, jangan dengar pasal return yang banyak tapi jangka masa yang singkat ya. This is no ya. Jadi sebab itu kalau kita nak buat pelaburan, make sure that you melabur di tempat yang betul. Misalnya di Bank Islam kan, ada banyak pelaburan dan juga simpanan yang boleh mendatangkan benefit, yang mendatangkan profit, yang mendatangkan keuntungan banyak juga kepada para pelabur dan juga penyimpan-penyimpan Bank Islam, right? So sebab itu orang kata simpan sedikit-sikit lama-lama jadi bukit, right? So we have that kind of saving plan, also pelaburan di Bank Islam, right? And then tapi yang penting sekali ialah, especially bila zaman-zaman COVID ni kan, nak melabur dengan cara yang banyak tak boleh. So what you need to do ialah simpanlah sikit-sikit. Misalnya kita ada Al-Afa account kan, and then tapi yang penting sekali pada saya ialah dekat Bank Islam kita ada pakar-pakar yang boleh tolong you untuk structurekan you punya keuangan, right? So you boleh datang ke Bank Islam untuk kita structurekan keuangan you, right? Semua tu free saja kita bagi ya. Kalau you pergi dekat financial planner dekat luar, it will be costly for you, tapi dekat Bank Islam kita bagi free service so that you boleh structure your account. You boleh jadi kita akan advise you what to do, right? Selain daripada you buat debt consolidation, you boleh juga buat investment, right? Kita ada juga misalnya kita boleh, sebab when you talk about retirement ya, retirement is no joke ya. So walaupun kadang-kadang you are dekat UiTM, I know that there's a lot of pensyarah yang boleh advise you in terms of marketing, in terms of investment. Tapi you just go to the Bank Islam so that you can get a free advice macam mana dengan wasiat ke kita ada banyak. And then we have also untuk selain daripada retirement, we have also on takaful protection, right? Bias tapi ada something for you guys out there. Yeah. So hopefully ramai-ramai lah pergi ke Bank Islam and do something for yourself. It's free, advice pun free. Alright. And then make sure that you get right things, especially on your punya investment. Tak ada investment yang you akan dapat return yang banyak dalam masa yang sekejap, right? But in Bank Islam, we have a few global investment which is bagi return yang banyak, tapi you kena jangka masa yang panjang. Jangka masa yang panjang, There's no 3-4 bulan, it should be 3 years and above, right? So itu saja sedikit pengisian daripada saya. So daripada Bank Islam, and insyaAllah ada a few of you yang akan dapat sekejap lagi ganjaran-ganjaran yang menarik daripada Bank Islam, daripada Head Office Bank Islam. Alright, thank you. Terima kasih Puan Mazni atas perkongsian daripada Bank Islam. Okay. Seterusnya kita dah boleh nampak senarai pemenang cabutan hadiah istimewa daripada Bank Islam Malaysia Berhad. Kita akan kongsi di
ruangan chat ya. Terima kasih pada Bank Islam kerana adakan hadiah cabutan istimewa. Okey, seterusnya sesi kita adalah quiz Kahoot ya. So link akan diberikan melalui chat box dan komen Facebook. So peserta perlu daftar nombor handphone dalam ruangan nickname. Jangan letak nama sebab nanti kita tak tahu siapa. So letak handphone supaya senang kita nak hubungi para pemenang dan pastikan nombor telefon yang betul dan boleh dihubungi, okey? Kita juga ada bagi link kehadiran di dalam ruangan chat ya. Okey, link seperti di skrin ya, di www.kahoot.it untuk quiz yang kita dah sediakan berdasarkan berdasarkan slide daripada Puan Syafiqah tadi lah. Okey, masukkan nickname, nombor handphone, PIN seperti tertera. Okey. Masukkan nombor telefon ya. Okey, kita dah nampak ramai dah masuk dalam site. Dalam masa 10 saat kita akan run soalan. Bersedia semua? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 soalan.
Okey, soalan kedua. Webinar ini, tak sempat. Webinar ini menggunakan aplikasi apa? Okey, betul. Next. Webinar ini adalah kerjasama bahagian infrastruktur dengan okey, dah ada jawapan. Soalan ketiga. Keempat, sorry. Apakah jawatan Inspektor Syafiqah di Bukit Aman? Okey, soalan seterusnya. Di manakah lokasi Menara Bank Islam di Kuala Lumpur? Kena jawab cepat ya, soalan 10 saat sahaja. Okey. Soalan seterusnya, pada tahun bila Bank Islam mula beroperasi? Seterusnya, mengikut statistik pada tahun 2020, penipuan atas talian paling tinggi adalah melalui okey. Soalan seterusnya, pemberi pinjaman wang perlu mempunyai seterusnya, nama jambatan ini ialah okey, soalan terakhir. Yang manakah antara berikut merupakan jenayah cyber? Okey, di skrin ada senarai pemenang-pemenang. Tahniah kepada semua pemenang. So, berakhirnya kuis Kahoot ni bermakna selesai sudah webinar kita pada kali ini. Jangan lupa webinar anjuran bahagian infrastruktur kampus petang pada 9 Oktober 2020 jam 10 pagi hingga 12 tengah hari yang bertajuk How to Make Online Class Interesting. Topik ini amat sesuai kepada pensyarah dan pelajar yang melalui pembelajaran secara online pada semester ini. So, tak lupa kita ucapkan terima kasih diucapkan kepada penceramah kita, Inspektor Syafiqah daripada PDRM, Puan Mazli Mansor dan Puan Nur Farisha Abdul Karim, Liaison Officer Bank Islam Kuala Lumpur yang sudi bekerjasama dan membantu pihak kami untuk menjayakan webinar kali ini. Dan tidak lupa kepada semua AJK bahagian infrastruktur UiTM Cawangan Pulau Pinang yang di belakang tabir ini dan Jabatan Infrastruktur, Pejabat Pengurusan Infrastruktur dan Infrastruktur UiTM Shah Alam. So kita berjumpa lagi untuk next session. Terima kasih semua yang telah menumpukan perhatian dan menunjukkan minat. Kita ada peserta lebih kurang 800 lebih ya untuk sesi kali ini di Webex kita, dan di live pun kita ada ramai juga yang join kita punya webinar kali inilah. So terima kasih semua. Kami bagi pihak penganjur mohon maaf
jika ada salah dan silap sepanjang webinar ini berlangsung lah. So, terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih Puan Syafiqah, Puan Mazmi, Puan Aisyah. Terima kasih. Assalamualaikum.